Hai semua, kembali kita ke sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama saya, Cikgu Mazwan. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam buku teks muka surat 13 dengan tema 1 kekeluargaan, unit 3 penghubung kasih, objektif pembelajaran, mendengar dan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Jom kita ulang kaji apa itu ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Sebagai contoh, satu subjek saya, satu predikat sakit. Yang berikutnya rumah Ali, satu predikat cantik. Ketiga, satu subjek Ahmad, satu predikat tidak pergi ke sekolah hari ini. Dari nota ini kita dapat lihat bahawa ayat tunggal merupakan ayat yang sangat mudah. Ianya memberi maksud yang terus kepada perkara yang hendak kita sampaikan. Sekarang mari kita lihat apa itu ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih dari satu subjek atau satu predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Kata hubung yang digunakan kebiasaannya adalah seperti dan, yang, bahawa, apabila, atau, kerana, dan lain-lain. Kata hubung yang digunakan ini digunakan untuk menyambungkan dua ayat tunggal bagi menjadikan ianya satu sahaja kepada ayat majmuk. Mari kita lihat contoh yang diberikan. Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Kata hubung yang digunakan adalah dan. Daripada ayat majmuk ini kita dapat lihat terdapat dua ayat tunggal yang dihasilkan, iaitu yang pertama Suhaili suka makan nasi lemak dan yang kedua Suhaili suka makan mi sup. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Kata hubung yang. Dua ayat tunggal yang terhasil daripada kata majmuk tersebut adalah rumah itu besar. Rumah itu rumah Fazli. Anda boleh meneruskan untuk melihat contoh-contoh yang lain yang telah diberikan. Sekarang, mari kita sama-sama membaca teks yang diberikan. Penghubung kasih. Keluarga Nabila hendak ke rumah Pak Long. Semasa dalam perjalanan, mereka telah singgah di gerai buah-buahan. Gerai ini menjual buah-buahan. Kamu dan Nasri suka akan buah limau. Pilihlah buah limau, madu atau limau Bali. Baiklah ayah, saya memilih buah limau madu. Saya suka akan buah limau madu kerana Buah limau madu di sana. Ayah hendak membelikan Pak Lang buah mangga dan rambutan sebagai buah tangan. ayah, apakah maksud buah tangan? Buah tangan ialah sesuatu yang kita bawa ketika menziarahi seseorang. Kita boleh membawa Dari teks yang telah dibacakan tadi, ayat tunggal ditandai dengan warna merah, manakala ayat majmuk ditandai dengan warna biru. Sekarang, mari kita lihat penggunaan ayat tunggal dan ayat majmuk dari baris ke baris. Pilihlah buah limau madu atau limau Bali. Ini merupakan ayat majmuk kerana ianya mempunyai kata hubung atau.
Dua ayat tunggal yang terdapat dalam ayat majmuk ini adalah yang pertama, pilihlah buah limau madu. Dan yang kedua adalah pilihlah buah limau bali. Mari kita ke teks berikutnya. Baiklah ayah, saya memilih buah limau madu. Dari teks ini, saya telah menandakan dengan warna merah kerana ianya hanya mempunyai satu predikat dan satu subjek, di mana saya adalah subjek, manakala predikatnya adalah memilih buah limau madu. Ayat yang berikutnya adalah saya suka akan buah limau madu kerana. Ayat ini belum lengkap sepenuhnya, jadi kita perlu melengkapkannya terlebih dahulu. Saya suka akan buah limau madu kerana buah limau madu rasanya manis. Sekarang, bolehkah kamu mengenal pasti sama ada ayat yang telah kita bacakan tadi adalah ayat tunggal ataupun majmuk? Jawapannya adalah ayat majmuk. Ini kerana perkataan kerana yang telah digunakan sebentar tadi adalah kata hubung. Dua ayat tunggal yang terhasil daripada ayat majmuk tersebut adalah saya suka akan buah limau madu. Dan yang kedua adalah buah limau madu rasanya manis. Sekarang, anda dikehendaki untuk mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam teks yang diberikan. Seterusnya, menyenaraikannya di dalam ruang yang telah disediakan. Selepas menyiapkan kerja-kerja tadi, sekarang anda dikehendaki untuk membuka buku latihan aktiviti muka surat 15 dan juga 16. Untuk latihan di muka surat 15, arahannya adalah baca teks yang diberikan. Kenal pasti ayat tunggal, baris demi baris dan tulis semula dalam ruang yang disediakan. Kenal pasti ayat majmuk, baris ke baris dan tulis semula dalam ruang yang disediakan. Aktiviti ini sebenarnya adalah sama dengan aktiviti yang telah kita lakukan sebentar tadi. Berikutnya adalah aktiviti dalam muka surat 16. Arahannya adalah tulis semula ayat yang diberikan sama ada menjadi ayat tunggal atau ayat majmuk. Untuk aktiviti ini, anda perlu mengenal pasti kata hubung yang digunakan. Setelah mengenal pasti kata hubung yang digunakan, jadikan sama ada ianya ayat majmuk atau ayat tunggal seperti yang terdapat dalam ruang yang dikehendaki. Demikian saja sesi PDPC kita pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi.